المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, maka 4 bahagi. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar bagi Hati. Kita masih dalam bab yang keempat pada menyatakan sabar, dan kita sedang melihat dua bahagian sabar, yang mana disebutkan dalam perenggan yang atas itu sabar ini mestilah melengkapi pada segala masa, maknanya mesti ada pada setiap masa, dan kita perlu kepada sabar ini setiap masa. Setiap masa maknanya ketika susah dan juga ketika senang. Jadi yang pertamanya ialah sabar pada perkara yang dipersetujui oleh keinginan hawa nafsu kita. Maka yang ni sabar atas perkara yang dipersetujui oleh hawa nafsu, keinginan kita, maka ini adalah lebih senang berbanding dengan yang kedua dia nak cerita pada kita malam ini adalah sabar pada perkara yang menyalahi keinginan hawa nafsu kita. Dan di bawah sabar melawan perkara yang bercanggah ataupun yang tak disukai oleh hawa nafsu ni, dia bahagikan kepada 4 pula, nanti dia sebut perincian dia. Baik. Maka adapun yang kedua maknanya yang kedua daripada yang atas tu. Yang pertama yang setuju oleh keinginan kita, yang kedua yang menyalahi. Yang kedua iaitu barang yang menyalahi. Menyalahi maknanya tak setuju ataupun tak suka. Menyalahi ia barang akan hawa nafsu. Yang kedua dia nak cerita pada kita ni ialah perkara-perkara yang kita nak buat ni adalah perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu. Maknanya tak belaga angin dengan nafsu kita. Nafsu kita nak lain, kita nak buat lain. Maka yang ni susahlah sikit. Walaupun kita tahu benda yang kita nak buat tu adalah memberi manfaat kepada kita dengan manfaat yang besar kadang-kadang selepas daripada mati kita ataupun akhirat kita. Tapi disebabkan dia adalah bercanggah ataupun nafsu kita tak suka, maka dia jadi berat kita nak buat sesuatu itu ataupun sesuatu perbuatan tersebut. Nanti dia akan cerita pada kita. Jadi yang kedua ni dia nak cerita menyalahi, perkara yang menyalahi yang tidak dipersetujui oleh hawa nafsu kita. Maka dia kata 4 bahagi, ada 4 bahagian. Bahagi yang pertama, yakni bahagian yang pertama ialah mengerjakan taat. Mengerjakan taat ni sangat-sangat berat pada nafsu. Taat sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dua-dua berat kita nak buat. Bukan senang nak boleh semayang fardu ni, nak boleh semayang maghrib, bukan senang. Kalau duduk di rumah boleh jadi pukul 7.22 tak siap untuk semayang lagi. Tu sebab nak mari masjid, maka pukul 7.10 tu masuk bilik air dah. Tapi nak mari masjid tu berat pula. Tambah-tambah hujan pula lagi berat. Sebab tu hujan je ramah lalu orang tewas. Padahal kereta ada parking 2-3 butir depan rumah parking. Tak sampai masjid sebab hujan. Dia jadi berat lalu. Dia berat bila nak buat taat. Sebab nafsu jadi tak suka. Nafsu jadi berat. So berat tu berat pada nafsu lah. Nak buat sesuatu tersebut, sesuatu taat tu. Nak baca Quran berat, bukan senang nak baca Quran ni. Nak berzikir berat juga. Ada orang tak nak berzikir lepas semayang pakai bangun lalu pergi.
Tak tinggal dah, tak duduk dah untuk berzikir. Walaupun orang duduk berzikir belakang, dia bangun seorang-seorang dia. Berat. Nak buat apa pun, nak buat amal ibadat apa pun, semua tu adalah perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu kita. Ini cerita hawa nafsu orang yang macam kita lah. Hawa nafsu ammarah bisu macam kita ni. Bila orang tu duduk di nafsu yang tinggi dah, radiyah, mardiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, yang tu yang mana Allah Ta'ala suka, yang tu jadi ringan dah pada dia. Jangan duk banding nafsu kita dengan nafsu Nabi. Jangan bandinglah nafsu kita dengan nafsu para awliya illahi salihin. Pada mereka, setiap taklif tu tak jadi taklif dah, tak jadi berat, tak jadi beban. Dia jadi ringan, jadi seronok tu pada orang yang tinggi. Ini cerita kita yang nak bertatih ni, yang baru nak bertatih, baru nak belajar berjalan, baru nak apa, nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Maka setiap taat, maka dia jadi berat pada hawa nafsu kita. Depan nanti dia cerita mengerjakan taat. Sebab apa jadi berat tu? Sebabnya tabiat nafsu kita ni, dia nak lari daripada menyifatkan diri dia dengan sifat ubudiyah. Padahal dia memang hamba. Kita ni memang hamba, tapi dia tak nak jadi hamba. Mana-mana taat dia mesti ada unsur ubudiyah. Dia mesti ada unsur penghinaan diri kita pada Allah Ta'ala. Jadi nafsu ni dia tak nak, kalau boleh dia tu jadi hina dina. Dia nak dia mulia. Sebab tu kita suka bila disanjung, bila diangkat kita, bila disebut-sebut nama kita, bila disanjung kita, orang puji dan sebagainya. Tu suka sangat, tu nafsu kita. Tapi bila orang hina, bila orang caci, bila orang kata berat pada kita, mula tak berkenan tu nafsu tu. Padahal orang kata kita bodoh, kata 10 kali pun kalau kita orang cerdik situlah. Kalau orang kata kita gila, kalau kita tak gila, tak gila. Nabi orang duk kata gila, orang kata apa? Orang kata bodoh, orang kata macam-macam pada Rasulullah. Adakah Rasulullah dengan sebab orang duk kata dia gila, orang duk kata itu ini pada dia, dia bertukar sebagaimana orang sebut tu? Tak ada. Apatah lagi kalau dia melihat dengan mata hati dia, tak datang sesuatu itu kecuali Allah Ta'ala izin. Maknanya mari puji pun Allah Ta'ala, mari keji pun Allah Ta'ala yang izin. Tu hakikat yang kita perlu lihat dengan mata hati. Tapi mata hati kita ni bila tak celek, kita nampak orang je lah, setakat orang tu lah. Orang yang puji, orang yang keji. Kalau puji sebab dia berkenan dengan nafsu kita, tak apa, kita suka. Tapi bila keji sebab dia tak setuju dengan nafsu kita, maka kita pun marah. Maka kita boleh bergaduh dengan sebab puji dan apa, dengan sebab keji tadi. Sebab berlawanan dengan keinginan hawa nafsu kita. Padahal kalau kita tilik mari daripada mana puji? Daripada Allah. Allah Ta'ala yang izin orang tersebut melancarkan lidah dia, jadi keluar puji-pujian di mulut dia. Begitu juga orang tersebut Allah Ta'ala izin keluar di mulut dia keji-kejian. Tu mata hati kita celek tembus sampai situ nampak. So kita tak nampak orang tu lah yang kejinya. So bila kita nampak yang mengizinkan itu adalah Allah, kita akan bertindak mengikut syariat dulu. Dia tak akan jadi bergaduh, bahkan dia akan jadi bentuk nasihat, bentuk ajak, bentuk-bentuk yang baik. Dia tak akan pergi kepada bergaduh. Apatah lagi yang sebut tu pula orang yang seagama dengan kita, saudara seagama dengan kita pula. Lagi-lagilah tak dihalalkan kita bergaduh orang yang seagama. Dia akan jadi ni ruang untuk kutip pahala ni. Ni peluang untuk aku kutip pahala. Sebab apa? Dia ni bercakap uduh. Kita nak beritahu pada dia tak baik cakap uduh begitu begini. Tu ruang untuk nasihat. Setiap nasihat tu pahala untuk kita. Supaya bini kita, kalau kita ada bermasalah dengan bini, tu ruang untuk kutip pahala tu dengan bini. Ni dok mencerah tak ada lah pahala dengan bini tu. Dia kira mudah. Kalau gitu kita bercerah dia, tak selari dah kita ni, tak serasi dah gitu dah. Cerah, tak ada lah jalan pahala kita dengan dia.
Tapi kalau kita nampak, ni jalan pahala ni, suruh sekali tak dengar, suruh 2 kali tak dengar, minta dengan Tuhan, kita berdoa di sayup-sayup malam, kita minta, semua tu jalan pahala menuju pada Allah Ta'ala. Tapi dah kita tak nampak, kita nampak dia. Tu mata hati kita tak tembus di sebelah sana. Sebagaimana terdinding, ibaratnya terdinding, tak nampak di sebelah dinding tu Allah Ta'ala nak bagi ganjaran sebanyak-banyaknya pada kita melalui orang ni, fulan ni dan sebagainya. Nak cerita tadinya ialah taat tu, setiap taat mesti berat pada nafsu. Sukar untuk kita buat. Baik, sebab nafsu ni dia tak nak dia jadi hamba. Bahkan kata ulama, nafsu ni dia duk bercita-cita nak jadi Tuhan. Kalau boleh nak jadi Tuhan dia. Bahkan kata ulama, dia kata apa? Setiap jiwa manusia ni, dia kata mesti ada tersembunyi dalam diri dia tu, walaupun tak keluar di mulut, perkataan yang pernah keluar di mulut Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Tapi tak keluar di mulut kita. Dalam hati kita, sanubari kita ni boleh jadi ada perasaan tu yang tersembunyi, yang tak terkeluar lagi daripada hati kita. Bila kita tengok sifat-sifat mazmumah yang ada di kita tu, seolah-olah macam kita Tuhan lah. Sombong dengan orang, keji orang, merendah-rendahkan orang. Itu sifat takabur tu. Ambil sifat Tuhan lah tu. Akak diri, perendah orang. Itu takabur dia panggil. Cerita dah dalam bab mazmumah dulu. Beza dengan azamah, rasa diri lebih tapi tak celah orang. Dua-dua tu sifat Tuhan belaka. Tuhan sebut dalam apa, dalam hadis kursi, Allah Ta'ala mengatakan al-kibriya'u ridai. Allah Ta'ala mengatakan kibr ni, sifat takabur ni pakaian aku. Mu jangan ambil jadi pakaian engkau. Pakaian engkau adalah pakaian ubudiyah, pakaian hina. Tu pakaian kita. Tiba-tiba kita pergi ambil sifat Tuhan buat jadi sifat itu. Maka kata Allah Ta'ala, siapa-siapa yang ada, dalam hadis lain sebut, siapa-siapa yang ada walau sebesar darah daripada kibir, tak layak masuk syurga. Besar takabur ni. Bukan benda kecil-kecil. Kalau kita duduk dalam keadaan tak sedar pula ada penyakit tu, kita tak berubat pula. Pergi menghadap Tuhan dalam keadaan bawa sifat kibir tu, bawa sifat takabur, bawa sifat Tuhan duduk di tubuh kita, pergi menghadap Allah Ta'ala. Maka besarlah kemurkaan Allah Ta'ala, sebab kita nak jadi Tuhan juga. Tu sebab tu kena berubat kalau kita tahu kita ada penyakit-penyakit mazmumah. Sini nak cerita bab sabar. Baik, jadi dia kata yang pertamanya mengerjakan taat dan bermula nafsu. Nisbah nafsu sini ialah nafsu ammarah kita lah. Bermula nafsu itu liar yakni benci, tak suka. Liar maknanya benci. Liar maknanya lari daripada buat taat. Liar ia nafsu tu daripada setengah taat. Ada juga yang dia rajin. Contoh dia rajin dah mari sembahyang di masjid, mari sembahyang di surau. Tapi kalau dia mari sembahyang di masjid, tempat yang dia cari ialah bawah aircon. Sejuk aircon tu habuan siapa tu? Habuan makin sedap beribadat, makin khusyuk ke kita, ataupun tubuh kita berasa sedap. Tu kalau setakat tubuh kita berasa sedap, jawab dia, tu habuan nafsu. Nafsu dia tak boleh dah nak sekat. Kadang-kadang nak sekat kita supaya tak pergi masjid. Dia ni tak boleh dah, dia tahu. Sekat dia pergi masjid, dia akan pergi juga ke mana pun ngaji di masjid, semayang di masjid, berjemaah di masjid. Lepas tu nak buat macam mana ni? Kita cari jalan pula supaya apa? Supaya dia buat tu atas sebab kita juga, iaitu keinginan hawa nafsu juga. Cari tempat-tempat yang selesa sikit. Mana selesa mari masjid, mari masjid duduk tempat panas. Orang mari masjid cari tempat sejuk lalu. Surau ni ada aircon, kita pergi surau tu. Surau ni tak ada aircon dah. Mana selesa duduk dalam keadaan di rumah kita ada aircon, mari di masjid surau tak ada aircon, tak selesa. Sebab tu saya ingat Syekh Fuad Kamaluddin pernah sebut, dia kata orang yang jaga masjid, jaga surau, jaga tempat ibadat ni, dia kata sepatutnya dia kena buat masjid surau ni lebih selesa daripada rumah.
Sebab apa? Sebab bila orang mari masjid surau, biar orang berasa seronok dulu. Sebab kita ni jenis orang bawah. Jenis apa? Jenis orang tahap rendah. Bila orang tahap rendah ni, biar dia seronok dulu pergi. Nak siapa kau tahap sedap duduk dalam ibadat tu jauh lagi kita. Tak apa, biar dia sedap zahir dulu. Oh, seronok pergi masjid tu sebab apa? Kapek punya lah tebal. Ni kapek rokok penuh pasir dai. Tak tukar-tukar. Padahal duit dalam akaun banyak. Contoh, saya tak sebut masukan ni. Contoh, tuan-tuan sakit, tuan-tuan terasa pula. Cuma nak beritahu, Masya Allah, kapek. Tak ada bulu dah. Tak tukar-tukar lagi. Padahal duit orang duk bagi sumbangan. Tiap-tiap minggu, hari Jumaat orang bagi. Papar lagi, beribu-ribu, 10,000 kadang-kadang masjid dapat. Tapi fasilitis yang di masjid, Masya Allah, menyebabkan kita orang awam ni jadi malas nak pergi masjid. Sebab apa? Rumah lebih selesa daripada masjid. Macam contoh fatwa kebangsaan. Contoh fatwa kebangsaan. Bagi orang yang bagi orang yang luka ataupun kemalangan, kemudian berbalut dengan simen di kawasan wudu, di kawasan rukun wudu. Di kaki kau ataupun di lengan kau berbalut. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, sama ada berwuduk sebelum balut ataupun tak berwuduk sebelum balut, semayang tetap kena qada. Mazhab kita Syafi'i. Tapi fatwa kebangsaan ambil qaul lain. Qaul daripada mazhab lain banyak lagi lah qaulnya. Qaul dalam mazhab lain dia ambil, dia kata orang yang berbalut di tempat luka dia dan dia tak boleh ambil wuduk dengan sempurna, maknanya tak boleh basuh dengan sempurna, maknanya dia buat cara orang sakit lah. Tu tuan-tuan mengaji pula dalam bab bersuci. Cuma nak sebutnya ialah fatwa kebangsaan kata tak perlu ulang sembahyang. Sebab apa? Sebab fatwa kebangsaan ambil kira jiwa orang akhir zaman. Jiwa kita orang akhir zaman ni dah lah tak rajin beribadat. Bila kena begitu pula, musibah begitu pula, dia tahu kena qada juga. Kalau dia semayang pun, dia kata baik aku tak payah semayang. Jadi lebih baik kita ambil pendapat yang mengatakan semayang yang dilakukan oleh orang yang sakit dalam keadaan berbalut tu, dia tak ambil wuduk sebagaimana orang sihat tu, tak perlu ulang, maka dia semayang. Dia berasa lega, tak apa, tak kena ulang dah semayang dalam keadaan sakit pun. Tapi cuba kali mikir, aku semayang sekarang ni pun, nanti siang bila dah buka nanti, dah sembuh nanti, kena ulang balik, kena qada balik. Ni berapa lama ni nak duduk dalam balut ni? Dia mikir, kalau gitu baik tak payah. Tu hemah umat akhir zaman. Ulama ambil kira berlaku tu. Begitulah apa yang disebut oleh Syekhna Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Kenapa dia kata masjid mesti lebih selesa daripada rumah? Sebab nak suruh hemah umat ni nak pergi ke masjid dulu. Tapi matlamat kita bukan nak suruh dia seronok duduk dalam masjid ni saja. Nak suruhnya biar sampai ke tahap seronok dalam ibadah. Itu naknya. Tapi tak apalah, kita buat dulu fasilitis yang dikehendaki oleh oleh kita yang sebagaimana kita duduk di rumah. Sebab tu Syekh di tempat dia, kalau tuan-tuan pergi di tempat dia, dia hiasan sofa sangat-sangat selesa. Sangat-sangat selesa. Sebab apa? Dia nak suruh hemah kita orang awam ni biar seronok dengan tempat dulu pun tak apalah. Cuma bagi orang yang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, tu dia panggil hawa nafsu tu. Keinginan hawa nafsu. Nak dah pergi masjid, tapi nak cari tempat bawah aircon. Kalau tak ada aircon kat dak situ kau sedap ibadatnya. Dak, ibadat sedap bila kita berasa kita duduk depan Tuhan, boleh berbicara dengan Tuhan. Dengar ayat Quran tu ibaratnya Allah Taala sendirilah yang sedang berbicara dengan kita. Sebab Quran tu kalam Allah. Ni dak kadang-kadang imam baca panjang pun salah, baca pendek pun salah, semua tak kena itu. Ada satu masjid imam dia cerita, dia kata, "Ustaz, saya ni kalau baca panjang pun tak kena," dia kata, "baca pendek pun tak kena." Lepas tu kalau saya baca, dia kata, kadang-kadang ada jemaah kata, "Ustaz, baca ayat tadi tak habis cerita tu." Juga ada juga yang jenis reti sangat-sangat bahasa Arab kali. Dia dengar, ayat ni belum habis lagi kisah ni. Sepatutnya ustaz kena berhenti sini. Payah tuan-tuan zaman hari ni.
Orang bila subur orang buat tak kena berlaku. Itu penyakit juga tu. Penyakit apa dipanggil istilah moden dipanggil palatau. Istilah orang muda. Pala dia tahu belaka. Bahasa utara tu asalnya bahasa utara. Sekarang ni dia jadi macam trend orang muda bercakap dalam dalam medsos. Dia nak beritahu kepala dia semua tahu. Aku tahu belaka. Sebab tu dia tegur belaka. Orang ni tak kena, orang tu tak kena. Yang imam ni duduk di depan ni macam-macam fikir. Nak baca sajadah ke, nak baca sabihis ni. Subuh sekarang ni lambat, dia kata pukul 6.15 baru subuh. Kalau aku baca sejadah, baca Al-Insan, dia kata macam mana lah orang nak pergi semayang, nak pergi kerja. Bacalah dia sabihis dengan hal ata' alal insan. Jemaah belakang pakat tegur belakang. Minggu depan baca sabihis dengan hal ata'. Tegur pula dia kata, kenapa ustaz tak baca sajadah dengan hal ata' alal insan? Sunnah Nabi. Sudah pening. Seolah-olah macam dia seorang mari semayang masjid. Sebab tu imam ni dia memikirkan maslahat orang awam yang ada di belakang. Pas kita pandai-pandai lah. Saya tak boleh nak follow sampai habis ni. Cukup dengan surah sejadah rakaat kedua saya mufarakah. Mufarakah lah sila. Macam itu mak Allah khutbah panjangnya. Dapat satu rakaat gila. Dah kita logat nak masuk hijau lagi. Kena bijak lah mengaji. Sebab tu orang suruh main mengaji fiqh di masjid. Kita mari mengaji pun tidak. Patut duduk hukum orang buat gitu begini. Itu habuan nafsu belaka. Suka nafsu komen orang ni. Tak suka macam mana. Kita menaikkan kita tu. Gede dia ni rupanya. Nampak macam orang tua je. Tu habuan nafsu. Ni nak cerita dalam bab ta'at ni. Dalam bab ta'at ni nafsu sangat-sangat tak suka. Tapi ada juga tempat-tempat yang dia suka. Contoh, ada kisah yang pernah disebut waktu mengaji kitab ni ada pernah disebut ada seorang lelaki yang kaya. Dia pergi buat haji, buat umrah berkali-kali. Berkali-kali dia pergi buat haji, buat umrah. Tapi satu hari mak dia suruh dia ambil baldi isi air. Mak dia suruh ambil baldi. Kalau dulu orang dulu kat tempayan lah, ambil tempayan tu pergi isi air perigi. Dia mari rasa berat nak buat. Tapi dia duk pergi haji umrah berkali-kali dah. Maka pada masa tu kita kena tahu bahawa perbuatan kita tu sebenarnya dah dikongkong oleh hawa nafsu. Haji yang kedua, umrah yang kedua ni sunat dah. Ikut yang mak suruh, yang mak minta ni wajib. Masa tu kita buat yang sunat, kita tinggal yang wajib tu. Sebab apa? Nafsu tak suka tu benda tu. Ikut orang kena ambil air, bawa baldi, tu dia berasa Allah engkau hina sangat pula engkau. Sedangkan engkau orang kaya, patutnya engkau bukan buat kerja ni, suruh orang lain lah buat. Kan suka kita, kan suruh orang lain buat kan, walaupun kerja kita. Barang-barang kita kadang-kadang kita suruh orang lain bawa. Kita pergi pasar, kita tak bawa apa pun, nak bawa anak kunci kereta kita. Yang bawa banyak bini kita bawa kiri kanan. Patut anak-anak tolong bawa. Kita yang gidim sadar-sadar ni tak ada bawa apa, bawa anak kunci satu. Tu contoh kita. Padahal engkau lah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' ya. Sebab tu bak nafkah kita atas kepala kita. Tapi dak kita kata tak apa, biar dia bawa dia khidmat untuk kita. Pas kilo kita nak khidmat untuk bini ya. Tu masalah. Bila nafsu, bila kita tak boleh nak beza apa yang kita buat tu mari daripada keinginan hawa nafsu kita. Ni contoh yang saya sebut. Baik. Jadi sini ialah nafsu kita ni liar daripada setengahnya, setengah taat. Yang setengah taat ni maksudnya setengah taat yang tidak ada habuan pada nafsu tu. Tapi kalau ada habuan, dia seronok. Contoh kalau kita baca Quran, baca Quran berat pada nafsu. Tapi bila mari duduk di masjid, baca dengan suara yang kuat pula, jadi rajin pula. Berasa sedap pula baca Quran ni. Lepas semuka. Rupa-rupanya dia ada habuan nafsu, nak suruh orang dengar. Tapi kalau duduk di rumah, Allah nak habis 5 baris pun nguat 10 kali.
Tu perangai. Sebab apa? Tak ada hawa nafsu. Sebab tu nak cerita sangat tu, kita nak cerita sangat apa yang kita buat. Nak ceritanya apa yang kita buat di rumah kita. Malam-malam hari saat tak ada orang tahu kita buat apa. Yang tu kalau boleh nak cerita sangat pada orang tu. Tunggu bola tanggung dia. Orang cerita bola tanggung shuttlecock duduk atas net je. Tunggu. Kita smash lalu. Orang duk cerita pasal qiyamul lail je, kita pun mula buat mengatuk lalu mengatuk. Mengatuk. Nak celak mata pun tak boleh. Nak tunggu orang tanya tu. Orang tanya. Awak nampak mengantuk sangat ni. Bola tanggung tu. Sedang ada, saya semalam tak tidur. Dia kata duk berzikir. Tak tidur. Semalam duk berqiyamul lail. Semalam rasa tak boleh nak tidur. Sebab apa? Sebab rasa gelisah, rasa teringat pada Tuhan je ada. Ayat penyangat tu lah kau tu. Tu nak cerita hawa nafsu kita. Nak beritahu. Tengok depan nanti dia cerita. 3 keadaan tu kita kena jaga. Kena sabar. Masa sebelum buah amal. Ketika buah amal. Selepas buah amal. Barulah terhasil pahala ibadat itu. Nanti depan dia cerita. Baca sikit-sikit sudah. Mana tadi? Kita tak habis ni. Nak isap dah. Mana tadi? Dengan sebab malas. Tu liar ia nafsu daripada setengah taat tu dengan sebab malas. Tu malas. Nafsu kita memang malas untuk buat taat. Tak ada nafsu yang rajin untuk buat taat. Siapa nak mari duduk masjid? Siapa nak? Mari duduk dengar saja malas dah kita, apatah lagi nak bawa kitab contoh. Bawa kitab lagi berat nak bawa kitab. Nak bawa pensel pula. Nak bawa dengan beg pula kitab-kitab. Lagi berat dia tu. Baik aku bawa telinga saja. Bukan senang nak buat taat ni. Nak duduk dalam keadaan buat ibadat pada Allah Ta'ala yang paling sempurna. Susah. Diganggu oleh hawa nafsu itu. Supaya kita, waktu kita puasa, tuan-tuan tengok waktu kita puasa, boleh buat macam-macam ibadat. Sebab apa? Sebab hawa nafsu kalah masa tu. Sebab tu dalam bab awal dulu dia cerita bab syarahut ta'am tu, dia tak bagi kita berlebih-lebih makan. Sebab bila berlebih-lebih makan, dia akan membesarkan keinginan hawa nafsu kita. Sebab tu bila kita berlapar, banyak pula ibadat kita boleh buat. Pukul 1 pakak keluar belakang daripada ofis mari surah. Tapi hari tak Ramadan tunggu, tu imam dengan tu Bilal. Yang semayang di ofis, surau di ofis itu. Waktu orang azan tu duduk mana belakang? Duduk kedai makan belakang. Waktu tak puasa. Tapi kalau waktu puasa, awal lagi duduk surah dah itu. Bukan setakat duduk surah, boleh zikir, boleh baca Quran, macam-macam taat boleh buat. Sebab tu Nabi kata, siapa-siapa yang tak mampu berkahwin, Nabi kata, kena puasa. Sebab puasa ni boleh jadi pendinding, boleh jadi perisai engkau. Maknanya dengan sebab puasa ni engkau akan terjaga keinginan hawa nafsu. Tapi tunggu bila buka puasa kalah lah kita. Bila bubuh makanan masuk dalam mulut, air masuk dalam perut kita semua sekali dah, tewas lah kita. Nak pergi masjid pun berat lah. Nak pergi tarawih berat lah. 4 sudah lah dia kata. 8 sudah lah. Dia kata doktor tu duduk sebut, dia kata 8 je tarawih ni. Kena dengan nafsu malas dah. Orang dulu tak ada isu 8 ke 20. 20 belakang. Tuan-tuan gilah mana 20 waktu saya kecil-kecil dulu. Masa tu tuan-tuan tak ada lagi lah sebab saya tua dah sekarang ni. Contoh tuan-tuan. Masa tu tak ada tuan-tuan buat apa? Buat 8 ni. Sekarang ni gi mana-mana 8 belakang. Dia pakai alasan kena bagi tazkirah lah musim Ramadan ni. Sebab apa? Waktu ni je orang mari ramai peluang kita nak bagi tazkirah. Dia guna kaedah tu pula. Tak apalah, biarlah. Cuma nak beritahunya, nafsu memang setuju 8. Dalam 8 tu pun dia buat 4 aja. Hak jenis tewas lagi, lepas buka puasa kira tidur. Tidur, bangun-bangun bila? Sahur nanti semayang isyak. Tu memang kalah teruk lah. Kalah teruk lah kita dengan nafsu. Nak ceritanya, kita ni ada waktu kita buat taat tu, ada pengaruh-pengaruh nafsu. Baik. Jadi sebab dia ialah sebab malas. Malas. Sebab tu Nabi ajar doa
supaya kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh pergi dengan diri kita sendiri. Kena minta dengan Allah. Supaya apa? Allah Ta'ala hilangkan daripada kita sifat ajz dengan kasal. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Tu kita nak minta tu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Salah satu daripadanya minal ajzi wal kasal. Daripada sifat lemah dan juga sifat malas. Minta Allah Ta'ala cabut rasa lemah nak buat amal ibadat. Minta Allah Ta'ala cabut daripada kita rasa malas nak buat amal ibadat. Kita nak buang sendiri tak boleh, sebab benda tu benda yang tidak daripada kita sebenarnya. Kita tak ada apa pun, Allah Ta'ala lah yang mendatangkan. Nak tengok kita bersungguh ataupun tidak. Baik, jadi malas. Contohnya apa dia kata? Seperti sembahyang. Sembahyang. Ada orang rajin sembahyang? Tak ada orang rajin sembahyang. Mana ada orang rajin sembahyang? Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa innaha, dan sesungguhnya ia sembahyang tu lakabiratun, sangat-sangat berat. Illa tu maknanya tak berat. Alal khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang ni yang tak khusyuk, tak berat sembahyang. Adapun selain daripada orang tu berat sembahyang. Kita sekarang ni rasa ringan ke rasa berat? Yang fardu boleh jadi rasa ringan dah, yang sunat pula dah berasa berat. Beratnya nak sembahyang sunat sebelum, nak sembahyang sunat selepas. Beratnya nak sembahyang sunat yang apa, yang duhanya, yang witirnya, nak sembahyang sunat wuduknya, nak sembahyang qiyamnya dan sebagainya. Beratnya, berat sembahyang ni. Kecuali orang-orang yang diberi kekhusyukan oleh Allah Ta'ala pada hati mereka. Maka hati mereka jadi ringan buat ibadat. Orang cerita Rabi'atul Adawiyah boleh beribadat solat beratus-ratus rakaat. Satu hari satu malam. Dia orang perempuan duduk di rumah, maka dia boleh tunaikan solat dia beratus-ratus rakaat. Kenapa dia boleh buat banyak sangat ibadat semayang dia ni? Sebab dia asyaddu istiyaqan lillah. Kerana dia sangat-sangat rindu pada Allah Ta'ala. Siapa tahan tu? Sebab semayang ni liqa. Semayang ni adalah pertemuan antara kita dengan Allah Ta'ala. Habib Ali Al-Jufri pernah sebut berkenaan dengan solat ni, dia kata orang yang ada rasa hakikat solat, maka dia kata sebelum masuk waktu solat ibarat waktu untuk dating dia ada. Tuan-tuan, zaman tuan-tuan bercinta, tuan-tuan tak pernah bercinta. Tuan-tuan orang soleh tak bercinta boleh jadi. Budak-budak muda, dia berjanji dengan pakwa dia pukul berapa? Katakanlah pukul 9 pagi dia berjanji. Nak pergi mana ni? Nak pergi Tasik Titi Wangsa. Oh, pagi tu pukul 7.30 dia siap dah, dia bangun dah. Biasa pukul 10 baru bangun. Tapi hari tu bangun awal. Sebab apa? Sebab ada janji. Sebab ada janji nak bertemu dengan kekasih ni. Pas sapa situ pukul berapa? Mesti sapa awal. Macam Piramli. Tuan-tuan tengok cerita apa? Cikgu apa? Masa-masa manis ke apa tuan-tuan? Yang dia pergi ke Tasik tu, makwa dia tak ada. Sebab dia terlewat. Sedangkan makwa dia tunggu awal lagi. Sebab tepat masa. Pukul berapa janji ni? Pukul 2, pukul 3. Dia sebab apa? Nak keluar payah minta dengan guru besar dan sebagainya. Maka lambat dia boleh keluar. Dia siapa lewat. Tu kata kekasih. Nak pergi bertemu dengan kekasih, mesti dia pergi tepat masa. Tapi sebab kita ni, Allah Ta'ala belum jadi kekasih yang hakiki lagi. Sebab tu banyak benda duduk sekat tengah jalan ni. Dalam dalam kitab Minhajul Abidin, dia ceritalah pula, situ ada awarid, ada qawadih, ada halangan yang nak menyampaikan kita. Semua tu nak kena lepas belaka tu. Banyaklah dia punya penghalang di tengah-tengah jalan kita nak buat ibadat taat pada Allah Ta'ala tu. Boleh kita lepas yang tu, tak apa. Tapi nak boleh lepas tu lah payah, perlu kepada mujahadah. Tapi tak mustahil ramai orang sampai dengan syarat nak satu perkara. Mesti ada nak, jawab dia boleh sapa. Cumanya nak sebut sini contoh berat semayang ni. Sedangkan kita tahu semayang ni ialah waktu kita berbicara dengan Allah. Kita dengar ayat Quran ni, orang yang hatinya hidup, dia bukan nampak orang tu baca. Tapi yang bacanya Tuhan punya kalam tu lah. Kalau saya sebut gini kan, tuan-tuan silap faham pula nanti.
Dia supaya gini tuan-tuan, contoh mudah. Supaya kita ni katakanlah seorang anak yang katakanlah yang tak berakhlak dengan mak dan ayah kita. Contoh. Maka kita tak balik lama dah kampung kita. Tiba-tiba siapa berita pada kita mak dah meninggal. Mak dah meninggal. Maka kita pun baliklah. Waktu tu mari rasa insaf balik. Bila balik selesai daripada pengebumian semua sekali, biasa dalam cerita pada dalam TV. Orang pun bagi sepucuk surat. Surat ni mari daripada mana? Mak. Mak yang tinggal di atas. Ni surat yang mak kau pesan supaya sampaikan pada kau selepas dia dah tak ada. Maka kita pun ambil, buka, baca. Biasa kalau dalam cerita tuan-tuan, yang baca ni suara siapa? Suara mak. So orang yang dia tunjuk tu, duduk tengok patah-patah ayat tu, yang dia dengar ni adalah suara mak dia. Suara mak dia telah menyebabkan dia mengimbau semua kenangan manis dengan mak dia. Waktu dia kecil, macam mana mak dia mandikan dia, macam mana mak dia belai dia dengan penuh kelembutan, macam mana mak dia gosok tubuh dia, macam mana mak dia bersuap makanan pada dia. Semua tergambar dalam fikiran dia, menyebabkan air mata berderak keluar. Tuan-tuan, begitulah ibarat kalam Allah. Saat kita mendengar, yang kita terbayang ialah Allah Ta'ala yang sedang berbicara dengan kita. So kita akan terbayang betapa lembutnya, betapa sabarnya Allah Ta'ala melayan kita. Sabar tak sabarnya Tuhan, walaupun orang tersebut mensyirikkan Allah Ta'ala tetap bagi makan. Suap juga makanan pada orang ni, orang kafir. Suap juga pada orang yang tak buat taat pada Allah Ta'ala. Padahal kalau Allah Ta'ala nak hilangkan, nak matikan, nak musnahkan, nak hancurkan orang macam tu, sekejap je. Kun fayakun. Tapi tak, sabarnya Allah Ta'ala, dia boleh suap lagi ibaratnya. Suap lagi makanan pada orang yang sembah patung. Suap lagi yang tak sembahyang. Suap lagi yang tak mencuri. Suap dan suap. Itu yang mengimbau tu. Zaman kita kecil, maknanya zaman kita sebelum ada kita. Dalam belaan, dalam peliharaan, kita duduk di alam arwah. Semua ruh Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Aku ambil perjanjian pada masa itu, kau duduk ramai-ramai di alam arwah. Kemudian dilahirkan, kau duduk dalam perut ibu kau. Aku jaga, aku bagi makan. Aku bagi minum, kau nak apa? Aku bagi makan, masuk melalui plasenta tu, masuk daripada ibu, masuk pada kita. Terjaganya kita duduk dalam dalam takungan air tu. Keluar pula kita diberi pakaian, dijaga makannya. Semua ni yang menjaga pada hakikatnya Allah. Sepatutnya saat kita dengar kalam-kalam Allah yang dibaca, bukannya kita seronok dengan orang yang membaca tu. Cuma kita orang awam, tak sampai jiwa dan hati tu. So kita nampak orang ni baca, alai tak sedapnya imam malam ni, contoh. Sebab jiwa kita tak sampai. Jiwa orang yang sampai, dia tak tengok daripada orang yang baca, tapi dia seronok dengan ayat tu, dengan makna ayat tu. Baca panjang pun dia seronok, baca pendek pun dia seronok. Sebab apa? Kalam Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan ada surat kekasih yang dibubuh pula dalam tu bedak ke apa dulu. Bubuh bedak Johnson & Johnson dalam tu, buka berkebuk keluar bedak. Punyalah kekasih nak suruh bau wanginya bedak tu. Kita ambil baca. Tuan-tuan ambil baca buang ke? Tak, simpan. Selit celah apa kalau budak yang zaman-zaman saya dulu. Selit celah buku teks kena rapah kat guru disiplin baru tahu. Selit kat celah tu bawa pergi mana-mana. Kalau ada masa kosong je baca. Padahal ada baca dah, baca lagi. Orang yang dah bercinta dengan Quran gitu, seronoknya baca Quran. Bukan dengan sebab suara orang tu, tapi sebab ini kalam Allah ni. Tapi sebab jiwa kita belum sampai situ, so jadi kita malas dalam beribadat dan sebagainya. Sini ni nak ceritanya kedudukan kita ataupun keadaan jiwa kita yang malas dalam melakukan ibadat. Baik. Dan daripada setengah dengan sebab kikir seperti zakat. Ini dipanggil ibadat maliyah. Cuma panjang lah pula. Masa habis dah ni. Kecemasan dah ni kita ni. Dan daripada setengah, yakni setengah taat dengan sebab kikir. Tu sebab kikir pula. Tadi sebab malas. Sebab ibadat sembahyang ni contoh sebagai ibadat badaniyah. Ibadat yang melibatkan badan. So seseorang tu malas nak bangun buat ibadat pada Allah Ta'ala. Adapun zakat ni dia tak melibatkan ibadat badan, tapi dia melibatkan ibadat harta. So berat juga. Ada orang boleh pergi rata-rata melancung dalam dunia ni.
Tapi Mekah tak sapa. Mekah tak pergi, Madinah tak pergi, tapi Istanbul, Turki berapa kali sapa. Macam-macam tempat pergi. Tu masalah ibadat yang berbentuk harta. Nanti sambung dalam kuliah akan datanglah. Dan daripada setengah taat tu dengan sebab keduanya apa tu? Malas dan juga kikir. Tu ibadat haji dan perang sabit dia bagi contoh. Akan datang, wallahu a'lam wa ilmuhul atam.